Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati para pendengar dan peserta pada persidangan kali ini yang dianjurkan oleh UNISA. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan berkongsi berkenaan dengan kertas kerja saya yang bertajuk Tinjauan Awal Pembelajaran Tata Bahasa Bahasa Arab bagi Tujuan Ibadah dalam kalangan masyarakat awam di sebuah universiti. Secara ringkasnya, kajian ini merujuk kepada satu kajian yang saya jalankan dalam kalangan para pelajar kursus bahasa Arab bagi tujuan khusus, iaitu para pelajar yang mempelajari bahasa Arab daripada kalangan masyarakat awam dalam sebuah kursus bahasa Arab di peringkat umum yang dianjurkan oleh pihak Universiti Malaya, Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya. Jadi sejarah bahasa Arab sebagaimana kita ketahui telah masuk ke tanah Melayu dan mengalami pelbagai revolusi dan juga evolusi, sama ada di peringkat formal dan tidak formal, sama ada di peringkat pondok, sekolah, universiti, IPG dan sebagainya. Justru kita lihat bahasa Arab telah mula dipelajari juga di peringkat informal, bukan sahaja di peringkat pengajian secara formal seperti universiti dan sekolah dan juga college, tapi juga turut dipelajari oleh masyarakat awam. Jadi masyarakat awam di Malaysia bukan sahaja mempelajari bahasa Arab untuk tujuan ijazah dan sebagainya. Tujuan mereka adalah untuk tujuan utama mereka adalah untuk memahami Al-Quran. Kerana dalam konteks negara kita Malaysia, bahasa Arab boleh dikaitkan dianggap sebagai bahasa agama, ya, di mana bahasa Arab penting untuk dipelajari bagi memahami ibadah-ibadah, baca-bacaan di dalam ibadah, solat, zikir, ayat-ayat lazim dan sebagainya. Kajian ini telah banyak dilakukan oleh pelbagai pakar dan juga pensyarah di pelbagai universiti. Jadi kita lihat di sini perkembangan ini turut mempengaruhi silibus ataupun kurikulum yang digunakan oleh pihak kerajaan, di mana JIQAF turut mengintegrasikan pembelajaran jawi Al-Quran dan juga bahasa Arab di dalam kurikulum sekolah suatu ketika dahulu. Berbalik kepada pembelajaran bahasa Arab bagi dalam kalangan masyarakat awam, kita lihat masyarakat awam di Malaysia secara umumnya mereka mempelajari bahasa Arab bagi pelbagai tujuan, sama ada bagi memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis, bacaan dalam ibadat, zikir, dan ada juga di kalangan mereka yang mempelajari bahasa Arab bagi tujuan komunikasi, bagi tujuan khas seperti ingin melancong, ingin melaksanakan tujuan-tujuan ataupun tugasan-tugasan khas seperti diplomatik dan sebagainya. Justru kita lihat pelbagai modul yang telah dilaksanakan dan digunakan oleh pelbagai tempat bagi tujuan ini. Jadi kajian ini lebih khusus, iaitu mengkaji tentang pembelajaran tata bahasa bahasa Arab ataupun Nahu dalam kalangan masyarakat awam di dalam kursus bahasa Arab di peringkat umum, ya, di mana kita lihat ada yang mengatakan bahawa mempelajari bahasa Arab ataupun mempelajari Nahu bahasa Arab tidak penting. Justru kajian ini dijalankan bagi melihat bagaimana persepsi ataupun penerimaan masyarakat terhadap pembelajaran Nahu bahasa Arab secara khusus bagi masyarakat awam. Yang mana sampel kajian diambil daripada satu kursus tata bahasa Arab peringkat awam yang dijalankan oleh Pusat Pendidikan Berterusan ataupun UMC Mesti Melaya, yang dijalankan di antara Oktober hingga Februari 2022 secara sepenuh di dalam talian, di mana pada ketika itu negara kita dalam peringkat pandemik dan peralihan kepada endemik. Jadi tujuannya melihat tentang keperluan pelajar dan juga penerimaan pelajar dalam kursus ini, termasuk mengkaji tentang cadangan mereka, ya.
Jadi walaupun responden ini hanya 20 orang, tetapi berdasarkan bilangan minima dalam kajian rintis adalah diterima berdasarkan rujukan yang saya telah kaji dan saya telah cari, dan dimasukkan juga dengan dapatan kualitatif secara open ended. Okey. Jadi mungkin para pendengar dan peserta boleh melihat secara khusus berkenaan dengan kerja ini dalam prosedur yang akan disediakan oleh pihak penganjur nanti. Okey. Maka ini adalah dapatannya dari segi jantina, okey, dari segi umur, yang mana majoritinya adalah berumur di antara 41 hingga 50 tahun. Okey. Majoritinya adalah pemegang ijazah sarjana muda. Dan majoriti kita lihat peserta kali ini terdiri daripada pelbagai negeri di Malaysia, di mana disebabkan kerana mereka kursus ini dijalankan secara online. Jadi sebelum ini hanya terhad kepada Selangor dan juga wilayah persekutuan sahaja. Okay, lebih kurang daripada separuh daripada peserta mempunyai background dalam bahasa Arab. Dalam dapatan soal sidik, saya dapati tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran Nahwu bahasa Arab dalam kalangan masyarakat awam yang tidak mempunyai asas ataupun mempunyai asas yang kurang dalam bahasa Arab adalah tinggi, di antara setuju dan sangat setuju. Okay. Begitu juga cadangan penambah mereka. Mereka boleh dibahagikan kepada beberapa tema yang berkaitan dengan pengurusan kursus, aspek pengajaran, aplikasi online, sumber pembelajaran, juga testimonial. Okay. Jadi ini adalah contoh platform Google Classroom, juga channel YouTube yang telah saya gunakan. Dan buku utamanya, rujukan utamanya adalah satu modul yang disediakan oleh pihak UMC-SET, dan saya sekalikan dengan satu lagi rujukan yang lebih rujukan yang lebih mudah, iaitu Nahwu Mudah, terbitan Telaga Biru Sdn Bhd. Jadi saya berharap dapatan kajian ini dapat merintis kajian-kajian yang lebih mendalam pada masa akan datang berkaitan dengan pengajaran dan juga pembelajaran Nahwu bahasa Arab terhadap masyarakat awam, sama ada bagi mereka, memudahkan mereka bagi memahami bahasa Arab dengan lebih baik, memahami dan mengkaji Al-Quran dengan lebih mendalam, termasuk juga membantu mereka untuk memahami tafsir Al-Quran, dan seterusnya membantu mereka untuk tadabbur Al-Quran dan menghayati Al-Quran berdasarkan aspek tata bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.